Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah CTU 554, Ustazah Nurul Khairiah. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan yang lain akan membentangkan tentang topik yang telah kami pilih, iaitu kesedaran politik rakyat Malaysia pasca PRU 14 dan hubungannya dengan etika berpolitik dalam berbagai peradaban. Pertama-tama sekali, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Haris bin Harun, Muhammad Syafiq, Muhammad Khairul Nizam, Muhammad Faiz Kamal, Saiful Hakim, dan diri saya sendiri, Muhammad Muiz. Pertama, saya akan mulakan dengan menerangkan tentang politik. Apa itu politik? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, politik ditakrifkan dengan beberapa takrifan. Pertama, politik merupakan ilmu pengetahuan berkenaan cara pemerintahan, iaitu dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya, ilmu siasat dan ilmu kenegaraan. Kedua, politik ini juga bermaksud segala sesuatu berkenaan pemerintahan sesebuah negara dan hubungannya dengan negara yang lain. Ketiga, politik juga bermaksud kelicikan muslihat ataupun tipu muslihat. Perkataan politik ini sebenarnya berasal daripada kata akar polis, bukan polis yang jaga roblok masa PKP ini, tapi polis yang berasal daripada bahasa Greek yang bererti negara, kota, dan kemajuan. Istilah politik ini mula dipopularkan oleh Aristoteles dalam bukunya Politicia dan Plato dalam bukunya Polity. Politik merupakan istilah yang digunakan untuk membincangkan konsep pengaturan masyarakat. Dalam bahasa Arab pula, politik juga dikenali sebagai as-siyasah, dari kata sasa yasusu siyasatan, yang bermaksud cara mengurus tadbir dan memerintah, mengurus atau mengatur perkara mengikut syariat Islam. Seterusnya, saya akan menceritakan serba sedikit tentang sistem-sistem politik yang terdapat di dunia ini. Terdapat beberapa sistem politik yang ada di dunia pada ketika ini. Setiap sistem politik ini pula mempunyai falsafah dan prinsipnya yang tersendiri. Perbezaan yang terdapat antara sistem politik adalah berdasarkan struktur kuasa, sumber kuasa, dan ideologi politik itu. Antara sistem politik yang diamalkan di seluruh dunia adalah demokrasi, persatuan dan kesatuan, dan juga komunis dan sosialis. Apa yang dimaksudkan dengan demokrasi ialah ia merupakan sistem yang terbahagi kepada dua, iaitu demokrasi berpresiden dan demokrasi berparlimen. Demokrasi berpresiden ialah pengasingan kuasa, iaitu separation of powers, yang jelas antara badan eksekutif dan legislatif. Terdapat dua kali pilihan raya, iaitu pertama, pilihan raya memilih calon presiden, dan kedua, pilihan raya memilih wakil ke Dewan Perwakilan atau Dewan Senat. Sistem ini adalah seperti yang digunakan pakai di Amerika Syarikat dan juga negara serantau ASEAN kita, Filipina. Manakala demokrasi berparlimen pula ialah menggabungkan kuasa badan eksekutif dan badan legislatif. Rakyat mempunyai hanya sekali sahaja pilihan raya, iaitu memilih calon sebagai wakil ke Dewan Perwakilan. Parti yang menang dengan majoriti berhak untuk membentuk kerajaan serta melantik ahli kabinet dari kalangan pemimpin parti yang menang tersebut. Contoh-contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Britain, India, Kanada, termasuklah negara kita yang tercinta ini, Malaysia. Seterusnya, persekutuan dan kesatuan. Ia merujuk kepada penggabungan beberapa buah wilayah
negeri atau kawasan yang dahulunya bebas menjadi satu negara bersekutu, yaitu federation, di bawah satu struktur perlembagaan yang dipanggil sebagai perlembagaan pusat. Ia mempunyai dua peringkat kerajaan, yaitu pertama, kerajaan pusat, federal government, dan kedua, kerajaan negeri, yakni state government. Ia mempunyai bidang kuasa tersendiri dan bebas daripada campur tangan antara satu sama lain. Sistem politik ini diamalkan di Afghanistan, Iceland, Armenia, dan banyak lagi. Dan yang ketiga dan yang terakhir yang akan saya jelaskan ialah komunis dan sosialis. Sistem komunis adalah kuasa di tangan sekumpulan badan elit yang tidak dipilih oleh rakyat. Pemerintahan bersifat mutlak di mana kerajaan berkuasa penuh terhadap negara. Cara kekerasan atau dalam bahasa Inggerisnya coercive serta mengamalkan sistem satu parti di mana wujud bagi mengawal dan mengukuhkan kedudukan politik dan mendapat ketaatan daripada rakyat jelata. Parti Komunis mempunyai 3 ciri umum, iaitu yang pertama, ianya merupakan parti elit. Yang kedua, parti monopoli kuasa politik. Dan yang ketiga, parti ialah birokrasi yang terus-menerus mengekalkan dirinya sendiri. Sosialis pula ialah negara yang dibentuk berdasarkan kepada ideologi sosialisme. Ia merupakan satu ideologi yang mempunyai kaitan dengan pewujudan kelas pekerja yang diorganisasi, yang dibentuk sama ada menerusi proses revolusi atau evolusi sosial dengan matlamat untuk mewujudkan sebuah masyarakat tanpa kelas, yakni classless society jika dalam bahasa Inggerisnya lah. Sistem politik dan ekonomi di negara sosialis lazimnya bersifat sistem campuran atau mix system yang menggabungkan ciri-ciri sistem demokrasi dan sistem kawalan pusat. Saya teruskan lagi pembentangan saya dengan menceritakan sistem politik di Malaysia. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Perlembagaan persekutuan telah digubal dengan mengadakan syarat-syarat sedemikian untuk membolehkan sistem pelaksanaan ini. Salah satu kriteria sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada 3 bahagian dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman, dan eksekutif, yakni pentadbiran. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berasaskan sistem persekutuan. Berdasarkan kepada peruntukan ini, negeri-negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, serta Sabah telah bersetuju dengan konsep penungguhan negara Malaysia. Setiap negeri yang terbabit telah menyerahkan sebahagian kuasa masing-masing seperti kewangan, pertahanan, pelajaran luar negara, dan lain-lain lagi seperti mana yang telah tercatat di dalam Perlembagaan Malaysia untuk ditadbir oleh Kerajaan Pusat. Terdapat beberapa perkara yang diletakkan di bawah kuasa negeri-negeri dan setiap negeri tersebut diberikan hak untuk mentadbir perkara-perkara tersebut. Sebagai sebuah negara raja berperlembagaan, maka diperuntukkan oleh perlembagaan institusi yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu di 9 buah negeri dan Majlis Raja-Raja Melayu adalah diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat orang Melayu dan pentadbiran agama Islam di negeri masing-masing. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri Pulau Pinang,
Sabah, Sarawak dan wilayah-wilayah persekutuan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang Parlimen Malaysia. Parlimen Malaysia merupakan lambang struktur demokrasi kerajaan dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Parlimen Malaysia yang merupakan badan penggubal undang-undang tertinggi negara terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu yang pertama yang di-Pertuan Agong, kedua Dewan Negara, yang ketiga Dewan Rakyat. Berikutan pilihan raya umum yang pertama selepas negara mencapai kemerdekaan, mesyuarat tanggal pertama Parlimen pertama Persekutuan Tanah Melayu diadakan pada 11 September tahun 1959 di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada tarikh tersebut, Dewan Negara dan Dewan Rakyat buat julung-julung kalinya bersidang serentak di Dewan Tunku Abdul Rahman. Seusai mesyuarat yang pertama, majlis mengangkat sumpah oleh kesemua 38 ahli Dewan Negara dan 104 ahli Dewan Rakyat. Kini, keahlian Parlimen ke-12 bertambah kepada 70 ahli bagi Dewan Negara dan 222 ahli bagi Dewan Rakyat. Parlimen Malaysia akan terus menjadi institusi yang dijunjung tinggi oleh semua rakyat Malaysia dan akan terus menjadi lambang demokrasi berparlimen negara untuk selama-lamanya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah, nama saya Muhammad Faiz Kamal Bijan Majamidi daripada kelas AP 256 4A, dan hari ini saya akan membentangkan tentang proses pilihan raya di Malaysia. Bagi proses yang pertama ialah pengeluaran RIT. Apabila berlaku pembubaran Parlimen atau Dewan Undangan Negeri atau terdapat kekosongan di luar jangka, SPR akan mengeluarkan RIT iaitu surat kuasa untuk menjalankan pilihan raya kepada pegawai pengurus. Pada masa yang sama, satu notis pilihan raya akan diwartakan dan ditampal di tempat-tempat yang mudah untuk semakan orang ramai. Notis tersebut akan mengandungi tarikh penamaan, tarikh pengundian yang akan dijalankan. RIT pilihan raya dikeluarkan mengikut Seksyen 12 Akta Pilihan Raya 1958 kepada pegawai pengurus bagi tiap-tiap bahagian pilihan raya yang dipertandingkan. Seterusnya ialah penamaan calon. Kertas penamaan calon ialah dokumen yang sangat penting dan perlu teliti apabila mengisinya. Borang 4 ialah untuk pilihan raya Dewan Rakyat iaitu Parlimen, dan borang 4A untuk pilihan raya Dewan Undangan Negeri iaitu DUN. Hanya satu salinan saja diperlukan. Pada hari penamaan calon yang ditetapkan di antara jam 9 pagi hingga 10 pagi, pegawai pengurus akan menerima borang-borang penamaan dari calon, pencadang atau penyokong atau ketiga-tiga sekali. Pegawai pengurus mempunyai kuasa untuk menyemak kertas penamaan calon antara jam 9 pagi hingga jam 10 pagi dan menasihati calon atau wakilnya untuk membuat pembetulan sekira berlaku kesalahan. Pembetulan tidak dibenarkan selepas jam 10 pagi. Selepas jam 10 pagi, pegawai pengurus boleh memeriksa kelayakan calon bertanding. Selain dari penyerahan 3 salinan borang penamaan, calon, pencadang atau penyokong perlu juga menyertakan deposit pilihan raya dan borang akaun berkanun iaitu borang 5 untuk calon bagi ahli Dewan Rakyat dan borang 5A untuk calon bagi DUN. Borang-borang ini perlu dimatikan stem di pejabat duty stem. Pegawai pengurus akan mengisytiharkan calon-calon yang layak bertanding. Jika hanya seorang saja calon yang layak, pegawai pengurus akan mengumumkan calon tersebut menang tanpa bertanding. Seterusnya ialah kempen pilihan raya. Selepas sahaja urusan penamaan calon selesai, calon-calon atau wakilnya boleh memulakan urusan kempen yang terdiri daripada pemasangan poster, ceramah-ceramah, pengedaran risalah dan kempen dari rumah ke rumah. Aktiviti kempen ini perlu dihentikan pada jam 12.30 malam sebelum hari pengundian.
Untuk tujuan kempen, calon-calon dikehendaki membayar deposit bahan kempen sebanyak RM5,000 bagi pilihan raya parlimen dan RM3,000 bagi pilihan raya Dewan Undangan Negeri. Begitu juga pemasangan poster, ia perlu membayar sejumlah wang kepada pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan lesen. Seterusnya, bagi membolehkan calon-calon mengadakan ceramah terbuka, mereka perlu mendapatkan kelulusan dari pihak polis. Seterusnya ialah proses pengundian. Pada hari mengundi yang telah ditetapkan, pemilih-pemilih yang namanya ada di dalam daftar pemilih akan keluar mengundi di pusat-pusat mengundi yang telah ditetapkan. Pada amnya, masa mengundi yang telah ditetapkan oleh SPR ialah antara jam 8 pagi hingga 5 petang di seluruh negara. Namun demikian, ada juga kawasan yang masa mengundinya dipendekkan atas alasan keselamatan dan kesukaran pengangkutan, terutamanya di kawasan Sabah dan Sarawak. Setiap pusat mengundi biasanya mempunyai lebih dari satu tempat mengundi. Ianya diketuai oleh seorang ketua tempat mengundi dan dibantu oleh 2 hingga 4 orang pembantu. Bagi pengundi-pengundi tidak hadir atau kalangan yang layak mengundi secara pos, mereka boleh mengundi lebih awal dari hari mengundi yang ditetapkan. Namun demikian, semua kertas undi yang telah ditanda perlu sampai ke pejabat pegawai pengurus pada jam 5 petang hari mengundi tersebut. Seterusnya ialah penjumlahan rasmi undi. Sebaik saja urusan pengundian selesai, ketua tempat mengundi akan membuat pengiraan kertas undi. Keputusan pengiraan undi ini akan dimasukkan ke dalam borang 14. Semua borang 14 ini akan dibawa kepada pegawai pengurus untuk dibuat penjumlahan rasmi undi. Pegawai pengurus setelah menyemak borang 14 ini dan jika didapati betul, beliau akan mengumumkan kepada orang ramai satu persatu dan jika terdapat keraguan, beliau akan menyemak semula dengan borang 13 penyata kertas undi. Apabila semua keputusan borang 14, penyata pengundian selepas pengiraan undi dan borang 15, penyata pengundian selepas pengiraan kertas undi pos diterima dan diumumkan, beliau akan menjumlahkan keseluruhan keputusan untuk menentukan pemenangnya. Proses terakhir ialah pengumuman keputusan. Setelah selesai menjumlahkan borang 14 dan 15, pegawai pengurus bagi sesuatu bahagian pilihan raya itu akan mengisytiharkan calon yang mendapat undi majoriti dan mengesahkannya sebagai wakil yang terpilih bagi bahagian pilihan raya yang berkenaan. Keputusannya tidak boleh dipertikaikan. Mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya boleh mengemukakan di Mahkamah Pilihan Raya melalui petisyen pilihan raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Akroniza bin Mahmud akan menyambung pembentangan dengan tajuk yang seterusnya iaitu Pilihan Raya Umum ke-14 ataupun PRU 14. Pilihan Raya Umum ke-14 ataupun PRU 14 pada 9 Mei 2018 telah berlangsung dengan aman dan tenang walaupun penuh dengan kejutan. Buat pertama kali dalam sejarah pilihan raya negara, Barisan Nasional ataupun BN telah tewas kepada Pakatan Pembangkang yang menggunakan gelaran Pakatan Harapan ataupun PH dan Parti Warisan Sabah ataupun Warisan. Kejadian ini berlaku hasil daripada undian rakyat dalam PRU 14. Daripada 222 buah kerusi parlimen, PH dan Warisan telah memenangi 122 buah kerusi parlimen berbanding 79 buah kerusi parlimen yang dimenangi oleh BN. Parti Islam Se-Malaysia ataupun PAS pula memenangi 18 buah kerusi dan 3 kerusi selebihnya dimenangi oleh calon-calon bebas yang tidak mewakili mana-mana parti. Kemenangan 122 buah kerusi memberikan majoriti mudah buat PH untuk mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan Malaysia. Keputusan PRU 14 yang luar biasa ini telah menamatkan penguasaan BN yang telah meneraju pemerintahan kerajaan Malaysia selama 63 tahun. Pada 10 Mei 2018, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7 di hadapan Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad ke-5 di Istana Negara. Tun Dr. Mahathir Mohamad mencatat sejarah apabila mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri buat kali kedua. Beliau merupakan bekas Perdana Menteri Malaysia ke-4. Pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri ke-7 dibuat setelah mengambil kira persetujuan pemimpin-pemimpin parti komponen di dalam PH. Dengan pelantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai
Perdana Menteri ke-7, maka rasmilah kedudukan PH sebagai pemerintah kerajaan Malaysia yang baharu. Setelah lebih 6 dekad berada di blok kerajaan, pasca PRU 14 menyaksikan BN duduk di blok pembangkang bersama PAS. BN telah melantik Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Ketua Pembangkang di dalam Parlimen. Berada dalam satu blok yang sama, United Malays National Organisation ataupun UMNO, salah satu parti komponen terbesar dalam BN, telah bersetuju untuk berdamai dengan PAS setelah berseteru sejak sekian lama. Perdamaian ini dicapai melalui pembentukan Gagasan Muafakat Nasional yang membawa agenda penyatuan ummah bagi mensejahterakan Malaysia yang majmuk. Muafakat Nasional diiktiraf dengan termeterainya Piagam Muafakat Nasional di antara kedua belah pihak pada 14 September 2019. Jadi, apakah faktor-faktor perubahan kerajaan pasca PRU yang ke-14? Terdapat beberapa faktor perubahan kerajaan, antaranya media sosial, manifesto, kelemahan parti komponen dan kempen. Bagi media sosial, ianya kini bukan hanya sebuah platform untuk berhubung dan bersosial, tetapi juga digunakan sebagai satu medium untuk menyebarkan propaganda politik. Penggunaan media sosial dalam penyebaran propaganda politik lebih berkesan berbanding cara-cara sebelum ini, seperti rapat umum, ceramah politik, poster dan sebagainya. Platform seperti Facebook, YouTube dan Twitter digunakan untuk menyampaikan manifesto-manifesto pilihan raya oleh parti-parti yang bertanding. Pengundi tidak perlu lagi keluar rumah untuk ke rapat umum dan ceramah politik kerana mereka hanya perlu ke media sosial untuk menonton video kempen calon bagi kawasan mereka. Pengundi juga bebas untuk memilih masa untuk menonton video-video tersebut. Kandungan media sosial yang menarik dan meyakinkan membuatkan pengundi terpengaruh. Contohnya, video yang dibintangi oleh Tun Dr. Mahathir dan cucunya. Video tersebut mampu menyentuh perasaan penonton lalu mempengaruhi mereka. Faktor yang kedua adalah manifesto. Salah satu faktor yang membawa kepada perubahan kerajaan ialah manifesto yang ditawarkan oleh PH. Di dalam buku harapan, PH menjanjikan 10 perkara yang akan dilaksanakan dalam masa 10 hari ataupun 10 janji 10 hari pertama pemerintahan mereka. Antara janji-janji itu adalah menghapuskan cukai barangan dan perkhidmatan GST, melaksanakan subsidi petrol bersasar, menghapuskan hutang peneroka Felda, caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk suri rumah, menyamaratakan gaji minimum di seluruh negara, menangguhkan bayaran balik PTPTN, menyiasat skandal-skandal pemimpin negara, mengembalikan status Sabah dan Sarawak, memperkenalkan skim peduli sihat dan mengkaji semula projek-projek mega yang dianugerahkan kepada negara asing. Ramai pengundi, terutama dari golongan muda, tertarik dengan janji-janji yang ditawarkan oleh PH kerana ianya adalah isu yang telah lama disuarakan oleh mereka. Ini adalah salah satu faktor terbesar yang membolehkan PH memenangi PRU ke-14. Faktor yang ketiga adalah kelemahan parti komponen. BN terdiri daripada 3 parti komponen iaitu UMNO, Malaysian Chinese Association ataupun MCA dan Malaysian Indian Congress MIC. Setiap parti komponen mewakili 3 bangsa di Malaysia. Walau bagaimanapun, UMNO merupakan parti yang mempunyai jumlah ahli yang paling ramai. MCA bersaing dengan Democratic Action Party ataupun DAP untuk mendapat sokongan politik dari kaum Cina. Manakala MIC pula dilihat kurang mendapat sokongan politik kaum India kerana mereka lebih cenderung menyokong Parti Keadilan Rakyat ataupun PKR. Kelemahan parti komponen MCA dan MIC dari segi sokongan politik menyebabkan sokongan terhadap BN turut terjejas. Ini lebih lagi apabila ramai pemimpin-pemimpin UMNO terpalit dengan skandal salah guna kuasa dan penyelewengan. Penyokong parti-parti komponen mula sangsi terhadap kewibawaan pemimpin-pemimpin, lalu hilang kepercayaan, berhenti menyokong dan mula menyokong parti lain. Faktor yang terakhir adalah kempen. Kempen bermaksud tindakan atau usaha yang dirancang untuk mempengaruhi pendapat umum supaya menyokong atau menentang sesuatu dasar. Dalam konteks pilihan raya pula, kempen dilakukan untuk mendapatkan sokongan pengundi bagi seseorang calon dalam pilihan raya. Parti-parti yang bertanding berkempen melalui pelbagai cara dan medium bagi mendapatkan sokongan pengundi.
Dalam era cyber kini, kempen melalui media sosial sangat berkesan kerana lebih mudah untuk sampai kepada pengundi. Tidak terhad di media sosial sahaja, malah di media masa juga boleh dilihat iklan-iklan kempen pilihan raya dari pihak yang bertanding. Bagi meluaskan lagi keberkesanan kempen, parti-parti yang bertanding menggunakan pengaruh selebriti-selebriti untuk menarik peminat-peminat mereka untuk memberikan sokongan politik dan undian kepada calon yang bertanding. Saya Muhammad Syafiq bin Syafi'i. Hari ini saya nak terangkan mengenai peranan belia dalam politik negara. Menurut kamus edisi kedua, belia bermaksud orang yang sudah akhir balik tapi belum tua lagi. Dalam kata lain, pemuda-pemudi. Dasar belia negara. Belia merupakan individu berusia di antara 15 tahun dan sebelum mencapai 30 tahun. Peranan belia dalam politik adalah menjalankan program-program kesedaran terhadap kepentingan politik di kalangan muda untuk memudahkan di masa hadapan. Selain daripada itu adalah belia yang berbudaya, bersikap toleransi serta menghormati adat resam dan kebudayaan komuniti lain. Belia yang menjunjung tinggi dan setia dan sentiasa memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial dan kebebasan. Yang terakhir adalah belia yang berjiwa universal dan bersedia memberi sumbangannya terhadap kedamaian dan kesejahteraan sejagat. Isu-isu belia dalam negara adalah arus perdana menyaksikan perbangunan kemajuan negara merupakan aset kepada kesejahteraan manusia sejagat. Namun begitu, kemajuan yang dikecapi turut memberi kesan negatif kepada pembangunan masyarakat yang sejahtera. Belia miskin bandar bukan lagi perkara asing yang menjadi igawan masyarakat hari ini. Belia miskin bandar semakin dihimpit dengan tekanan kehidupan yang mendesak mereka untuk mengidapkan hak mereka terhadap kehidupan yang lebih selesa. Hal ini dilihat dari aspek pembangunan sosial, merangkumi pendidikan, pekerjaan, dan eksklusiviti dalam bermasyarakatan. Di samping itu, tekanan terhadap pembangunan ekonomi turut memberi kesan langsung kepada pembinaan kehidupan yang sejahtera, manakala penumpuan terhadap isu politik turut memberi rangsangan positif kepada pembangunan belia masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris bin Harun. Topik saya pada kali ini adalah politik Malaysia pasca PRU 14. Sebelum saya menceritakan tentang isu peralihan kuasa ni, suka untuk saya menceritakan pada awalnya siapakah Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada awalnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir ini merupakan kawan baik ataupun di bawah satu kamp, iaitu Barisan Nasional. Dan ketika itu pada tahun 1998, Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri dan ketika itu Perdana Menteri adalah Tun Dr. Mahathir. Tetapi pada tahun itu juga Tun Dr. Mahathir telah memecat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menyebabkan tertubuhnya Parti Keadilan Rakyat yang dibantu oleh isteri beliau, Wan Azizah Ismail. Setelah tertubuhnya Parti Keadilan Rakyat ini, Anwar Ibrahim menjadi satu tokoh pembangkang yang sangat disegani, dan sehinggalah pada tahun 2018 Tun Dr. Mahathir ketika itu mantan ataupun bekas Perdana Menteri telah menyertai kamp Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menggulingkan pemerintahan Barisan Nasional di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib Razak. Jadi setelah ketika PRU 14 ini agak sengit, di mana dua parti ini membuat agenda yang hebat untuk memenangi majoriti, dan
keputusannya memihak kepada parti Pakatan Harapan di bawah pemerintahan yang diketuai ataupun presidennya ketika itu Tun Dr. Mahathir. Jadi selepas menangnya PRU14 ni, Tun Dr. Mahathir kembali lagi menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Pada ketika itu Tun Dr. Mahathir mungkin ada menjanjikan untuk melepaskan jawatan dan memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi sepanjang pemerintahan Tun Dr. Mahathir itu di bawah Pakatan Harapan tu selama lebih dari setahun, Tun Dr. Mahathir tak kotakan janji. Disebabkan itu pengikut Anwar Ibrahim mula lantang bersuara untuk menuntut janji Tun Dr. Mahathir nak bagi jawatan Perdana Menteri itu kepada Anwar Ibrahim itu sendiri. Tetapi Perlembagaan Malaysia tak membenarkan kerana jelas menyebut bahawa peralihan kuasa Perdana Menteri ini hanya boleh berlaku sekiranya Perdana Menteri itu meletakkan jawatan atau mati atau usul tidak percaya di Dewan Rakyat. Jadi setelah isu ini, Parti Pakatan Harapan menjadi sedikit goyah dan ada sedikit perpecahan dan mulalah nak terombang-ambing. Disebabkan itu ada satu langkah yang dilakukan oleh beberapa ahli politik yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, membuat satu langkah Sheraton. Langkah Sheraton ni dilakukan di Hotel Sheraton, hangat diperkatakan ketika itu dan nampak beberapa tokoh ahli politik dari gabungan Barisan Nasional, PAS dan GPS PBS dan beberapa ahli Parti Bersatu Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan seterunya, dan ada juga pengikut Pakatan Parti Keadilan Rakyat, iaitu Azmin Ali ketika itu, yang hangat diperkatakan ingin membentuk satu kerajaan, satu perikatan yang diberi nama Perikatan Nasional. Dan ketika itu 24 Februari, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah meletakkan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri. Dan ketika itu pemerintahan diambil alih oleh Yang di-Pertuan Agong, dan beberapa siri perjumpaan beberapa ahli politik untuk menentukan siapakah Perdana Menteri seterusnya. Dan ada juga yang mengatakan Yang di-Pertuan Agong memujuk untuk Tun Dr. Mahathir terus memerintah, tetapi Tun Dr. Mahathir sendiri yang tak nak. Jadi setelah perjumpaan beberapa ahli politik yang begitu sulit, satu persatu Yang di-Pertuan Agong mereka jumpa di Istana Negara lah. 1 Mac 2020, Tan Sri Muhyiddin akhirnya telah diangkat menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-8 dan mengangkat sumpah setelah beliau mendapat perkenan dari Yang di-Pertuan Agong. Jadi daripada pemerintahan Pakatan Harapan, jatuhnya Pakatan Harapan itu dan dipegang oleh dan dirampas oleh Perikatan Nasional ataupun PN. Jadi selama pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 23 September 2020 tu, tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu sidang media di Kuala Lumpur, dan dia kata
beliau mempunyai sokongan majoriti untuk mengambil alih pemerintahan sekaligus menumbangkan kerajaan Perikatan Nasional. Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu dia claim ada beberapa ahli politik dari PN juga turut ada dalam senarai yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengambil alih tampuk pemerintahan. Jadi pada ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim hendak berjumpa dengan Di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan dia punya keterangan lengkap mengenai jumlah majoriti, tetapi ketika itu ketika itu yang Di-Pertuan Agong sakit. Jadi pada 13 Oktober barulah Anwar Ibrahim boleh menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi mempersembahkan keterangan lengkap mengenai jumlah majoriti ahli parlimen yang didakwa menyokongnya. Sehingga sekarang Yang di-Pertuan Agong merahsiakan siapakah ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga sekarang. Jadi misteri perkara itu terdiam sebegitu sahaja. Sekian dari saya. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Hakim bin Fazal. Okey, saya akan sambung dengan etika berpolitik. Okey, etika berpolitik. Etika politik adalah falsafah moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Yang mana ianya adalah salah satu cabang falsafah yang membincangkan tentang prinsip-prinsip moral politik. Etika ini berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethos atau yang membawa maksud kesediaan jiwa akan kesulisaan atau dapat diertikan dengan kumpulan peraturan tentang kesusilaan. Etika politik merupakan prinsip moral tentang baik maupun buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Okey, secara amnya, etika politik ini menuntut agar keadilan atau hak masyarakat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dalam politik, etika merupakan istilah lain bagi akhlak ataupun moral, tapi juga memiliki perbezaan yang tersirat masing-masing. Okey, seterusnya etika berpolitik dalam Islam. Okey, dalam Islam terdapat dua sumber rujukan utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah ketika berpolitik ataupun mentadbir negara. Okey. Politik merupakan salah satu tata cara yang mempunyai matlamat terbesar dalam kehidupan. Matlamat itu adalah untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Etika politik Islam juga mengutamakan asas musyawarah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang menjawab tugas-tugas utama dalam pentadbiran negara. Pemimpin yang bersifat adil dan amanah dan juga layak bagi memimpin dan mentadbir negara ke arah yang lebih baik. Dalam sistem politik Islam, ulama' pula dianggap sebagai pemegang amanah Allah yang berperanan sebagai penasihat kepada pemerintah sebuah negara tersebut. Okey. Hak rakyat pula adalah untuk menentukan pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya yang berlaku di dalam negara tersebut. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajipan pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik maupun urusan pentadbiran negara. Okey, sebagai kesimpulannya, politik merupakan pemikiran yang menguruskan kepentingan rakyat. Hari ini, kehidupan masyarakat berdepan dengan pelbagai cabaran dan permasalahan sama ada dari segi politik, ekonomi maupun sosial.
Apabila dibicarakan ataupun dibentangkan berkenaan dengan pilihan raya, golongan belia semestinya tidak disisihkan. Hal ini menyebabkan kerana tanpa mereka, siapa lagi yang akan menerusi legasi pentadbiran negara demi menuju ke arah dunia yang maju dan juga moden globalisasi yang akan mendatang. Jadi perkara ini perlu diambil beratkan kerana kesedaran berpolitik agak rendah dalam kalangan belia yang rata-ratanya tidak mengambil endah dan juga jarang untuk mengikuti pencerahan dan perbincangan politik yang dianjurkan pihak berkuasa. Hal ini perlu diatasi sebaiknya kerana golongan anak muda sekarang, anak muda belia ini merupakan harapan negara bangsa kelak. Okey, sebelum saya berakhir dengan pembentangan saya pada hari ini, suka saya sampaikan satu patah kata-kata daripada Soekarno, iaitu berikan aku 1000 orang tua, nescaya akan kucabut semeru dari akalnya. Berikan aku 10 pemuda, nescaya akan kugoncangkan dunia. Itu saja daripada saya dan kumpulan kami. Terima kasih.